Salam sejahtera, anda bersama saya Reginda Hans untuk tvsarawak.com. Berikut adalah tajuk-tajuk penting hari ini. Lebih 30,000 pengunjung dijangka memeriahkan Karnival Lan Berambih Anak Sarawak 2014. Pembelajaran bahasa bukan sahaja terhad untuk pengajaran bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris semata-mata, sebaliknya seiring dengan perkembangan ekonomi dunia. Inisiatif memantapkan pemahaman mengenai percukaian masa kini perlu dilaksanakan secara berterusan. Lebih 30,000 pengunjung dijangka memeriahkan Karnival Lan Berambih Anak Sarawak 2014 yang akan berlangsung di pekarangan Stadium Bukit Jalil, Kuala Lumpur selama 3 hari bermula 31 Oktober ini hingga 2 November depan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rohani Abdul Karim yang juga pengerusi program berkenaan berkata, edisi kali ini merupakan yang pertama diadakan dalam bentuk karnival dan dibuka kepada semua rakyat negara ini. Program tersebut bertujuan mengumpul anak-anak Sarawak yang menetap di Semenanjung Malaysia bagi mengeratkan silaturahim di samping memberi pendedahan kepada mereka mengenai peluang kerjaya dan pelbagai peluang lain untuk meningkatkan taraf hidup. Dalam konteks perkembangan ilmu secara global, pembelajaran bahasa bukan sahaja terhad untuk pengajaran bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris semata-mata, sebaliknya seiring dengan perkembangan ekonomi dunia. Menteri Muda Pembangunan Belia, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, pembelajaran bahasa asing seperti Korea, Jepun, Arab, Perancis, Mandarin dan Sepanyol turut mengambil peranan penting dalam pembelajaran bahasa di sekolah dan institusi pengajian tinggi. Justru bagi mencapai matlamat itu, guru bahasa penyelidik serta ahli akademik perlu menjadi tunjang dalam memastikan generasi muda hari ini sentiasa mencintai bahasa. Tambahnya, walaupun bahasa Melayu dan Inggeris sangat penting seperti tempat lain di dunia ini, kerajaan tidak pernah mengabaikan dialek lain kerana ia adalah sama penting dan perlu dipelihara. Dalam konteks Sarawak, kerajaan sedar masih terdapat sekolah-sekolah yang terletak di kawasan pedalaman mempunyai cabaran daripada aspek kemudahan. Inisiatif memantapkan pemahaman mengenai percukaian masa kini perlu dilaksanakan secara berterusan demi melahirkan komuniti yang celik cukai sekaligus mengelakkan sebarang kekeliruan. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri, Tan Sri Dr. Muhammad Syukur Mahfar berkata, hasil daripada kesedaran masyarakat yang tinggi terhadap percukaian akan mewujudkan rasa bertanggungjawab seperti melaporkan pendapatan dengan betul serta membayar pada waktunya. Pemahaman menyeluruh itu akan membantu meningkatkan kadar pematuhan cukai secara sukarela yang akhirnya menyumbang kepada peningkatan jumlah kutipan cukai negara. Pembukaan klinik Satu Malaysia Betong sejak 17 Oktober lalu memberi perkhidmatan perubatan lebih pantas serta menjimatkan kepada penduduk di Betong. Terletak di Bandar Baru Medan Betong, ia lebih memudahkan penduduk yang ingin mendapatkan rawatan dan perkhidmatan perubatan kerana lebih dekat. Pegawai Kesihatan Bahagian Betong, Dr. Johnny Pangkas berkata, dengan bayaran RM1 bagi setiap lawatan kepada pesakit warga negara dan RM15 untuk bukan warga negara, mereka layak menerima rawatan daripada pegawai bertugas. Johnny menambah, K1M Betong adalah untuk memberi perkhidmatan perubatan kepada penduduk Betong. K1M juga dapat mengurangkan beban tugas di Jabatan Pesakit 2 dan unit kecemasan di Hospital Betong, khasnya rawatan penyakit ringan seperti demam, batuk, selsema, asma, luka-luka kecil dan sakit mata. Selain itu, ia dapat mengurangkan masa menunggu untuk mendapatkan rawatan. Majlis Graduasi dan Anugerah Kecemerlangan 2014 SMK Tun Abang Haji Oping telah disempurnakan oleh Menteri Perumahan dan Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping pada 29 Oktober. Ketika menyempurnakan majlis tersebut, beliau mengambil kesempatan untuk menasihati ibu bapa
supaya sentiasa berhubung rapat dengan guru dan untuk memantau dan melihat kemajuan anak-anak mereka kerana harta yang paling penting bukanlah wang ringgit tetapi ilmu. Kami tidak mengharapkan pengiktirafan yang sedemikian. Hanya kami anak-anak ingin ada menyumbang balik kepada masyarakat apa yang ada pada kami atas prinsip peninggalan dan nasihat yang ditinggalkan oleh ayahanda kami kepada kami. Beliau menyatakan kepada kami sebagai anak, beliau tidak mempunyai harta. Apa yang hanya ditinggalkan kepada anak ialah ilmu. Beliau juga menjelaskan mengenai gelombang transformasi pendidikan yang digarapkan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bukan sahaja memberi panduan kepada warga pendidik dan pelajar tetapi juga kepada ibu bapa dan warga masyarakat untuk memainkan peranan masing-masing. Ia direncanakan dengan komprehensif yang melibatkan semua laluan pendidikan. Selain itu, penilaian berasaskan sekolah yang diperkenalkan mulai tahun 2012 memerlukan anak-anak memantapkan kemahiran berfikiran aras tinggi adalah penting untuk menentukan anak-anak memahami dan mengetahui ilmu yang dibelajar selain daripada hanya menghafal. Sebanyak 21 anugerah kecemerlangan dan 60 orang pelajar tingkatan 6 yang layak bergraduasi telah disampaikan oleh Datuk Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari. Menteri Perumahan dan Menteri Pelancongan Datuk Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari telah menghadiri malam perhargaan bersempena dengan sambutan perayaan Hari Jadi ke-78 Tuan Yang Terutama di Pertuan Negeri Sarawak dan Sarawak Regatta 2014. Malam penghargaan ini diadakan sebagai bukti penghargaan dan ucapan terima kasih rakyat kepada Tun Pehen Sri Taib sepanjang tempoh pemerintahan beliau sebagai Ketua Menteri selama 33 tahun. Menurut Datuk Amar Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Tun Pehen Sri Taib telah menyediakan asas yang kukuh untuk memacu Sarawak menjadi sebuah negeri yang berdaya saing dan maju dari segi ekonomi menjelang 2030. Beliau juga berkata bahawa malam penghargaan ini adalah perayaan pertama Tun Pehen Sri Taib menjadi Tuan Yang Terutama di Pertuan Negeri Sarawak. Selain daripada itu, beliau memberi penghargaan kepada semua yang terlibat dalam Sarawak Regatta pada tahun ini kerana ia telah mendapat sambutan yang hangat. Berikut pula adalah berita Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak pada Selasa menghadap Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Naib Presiden Perdana Menteri Emiriyah Arab Bersatu dan Pemerintah Dubai. Najib menerusi akaun Twitter berkata beliau berbesar hati dapat bertemu Sheikh Mohammed dalam kunjungannya ke UAE untuk menghadiri Forum Ekonomi Islam Dunia ke-10. Kata Perdana Menteri, Malaysia mengiktiraf sumbangan penting Dubai ke arah memajukan ekonomi Islam global. Malaysia berharap dengan Dubai sebagai tuan rumah WIEF ke-10, forum ini akan dapat mencapai objektifnya dalam membantu pembangunan ekonomi negara-negara dan masyarakat Islam melalui perbincangan berdasarkan konsep perkongsian inovatif. Malaysia, pengeluar minyak sawit terbesar selepas Indonesia, akan melaksanakan program biodiesel B7 untuk sektor bersubsidi bulan depan. Ini akan membantu meningkatkan penggunaan biodiesel domestik berasaskan sawit. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi, Datuk Seri Douglas Ugah Embas berkata,
Pelaksanaan itu akan bermula berperingkat-peringkat mulai November di Semenanjung, manakala Sarawak, Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan pada Disember. Menurutnya, Kabinet telah meluluskan pelaksanaan program B7 itu pada 17 Oktober lepas. Langkah melaksana program B7 akan meletakkan Malaysia setanding negara maju lain dalam penggunaan sumber tenaga boleh diperbaharui. Sebagai persediaan melaksanakan program B7 itu, kerajaan telah menjalankan beberapa pertemuan dengan pihak berkepentingan termasuk Persatuan Pengeluar Automobil Jepun serta syarikat petroleum. Pembangunan wilayah ekonomi di kawasan koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak telah berjaya menarik pelaburan bernilai 32.90 bilion ringgit dan menyediakan 16,044 peluang pekerjaan kepada penduduk Sarawak setakat ini. Pengarah Unit Perancang Negeri di Jabatan Ketua Menteri, Dato' Ismawi Ismuni berkata, terdapat 19 projek pembangunan skor iaitu 15 di Samalaju dan 1 di Kidurong, Bintulu, manakala masing-masing 2 dan 1 projek di Tanjung Manis dan Mukah sudah diluluskan oleh kerajaan negeri. Beliau berkata projek di Samalaju membabitkan pelaburan bernilai 27.64 bilion ringgit, Kidurong 2.55 bilion ringgit, Tanjung Manis 2.11 bilion ringgit dan Mukah 0.6 bilion ringgit. Menurut Ismawi, daripada 19 projek yang diluluskan itu, 14 projek membabitkan pengeluaran produk berasaskan besi, masing-masing 2 projek pengeluaran kimia dan produk kimia serta industri polimer dan petrokimia, manakala satu lagi penghilangan makanan. Beliau berkata semua projek pembangunan yang diluluskan di skor mestilah memenuhi polisi kerajaan negeri iaitu mampu menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Menurut beliau lagi, Sarawak merupakan penyumbang ketiga terbesar ekonomi negara selepas Selangor dan Kuala Lumpur. Penyertaan Malaysia pada pertandingan kemahiran ASEAN ke-10 mencatat prestasi membanggakan dengan menggondol 9 pingat emas, 5 perak dan 4 gangsa. Bertempat di Pusat Konvensyen Nasional Hanoi, Vietnam, peserta Malaysia Ashwin Nicholas Un yang memenangi pingat emas dalam bidang memasak muncul peserta terbaik Best of Nation pada pertandingan kali ini. Semua ke-9 pingat emas Malaysia dimenangi peserta individu dalam bidang mendandan rambut, terapi kecantikan, teknologi fashion, kerja paip dan pemanasan, penyejuk bekuan dan penyaman udara, memasak, sistem rangkaian komputer serta Mechanical Engineering Design CAD. Ini bermakna Malaysia menduduki tempat kedua secara keseluruhan dalam ASC kali ini di belakang tuan rumah Vietnam yang menggondol 15 pingat emas. Hadiah disampaikan Timbalan Perdana Menteri Vietnam Wu Duc Dam dan Menteri Buruh dan Sumber Manusia Vietnam Pham Thi Hai Chu Yen yang bersama menyampaikan pingat kepada para pemenang. Berikut pula adalah berita dunia. Penyiasat Belanda akan meminta bahan bukti daripada Rusia termasuk data aktiviti penerbangan pesawat pejuang Ukraine di mana Rusia dituduh sebagai dalang utama berlakunya nahas pesawat Malaysia Airlines MH17. Pendakwa raya Wim de Bruin berkata, kini dalam proses menghubungi pihak berkuasa Rusia untuk mencari maklumat penting yang boleh digunakan dalam penyiasatan. Sebelum ini, dalam satu temu bual, Ketua Penyiasat Belanda, Fred Westerbeek berkata, pendakwa raya mahukan maklumat daripada Moskow termasuk data dari radar bagi memboleh siasatan terhadap nahas yang mengorbankan 298 orang penumpang dan anak kapal itu dapat dijalankan.
Pertubuhan Kesihatan Sedunia menyatakan ujian vaksin Ebola akan dijalankan di Switzerland minggu ini selepas mendapat kebenaran untuk menggunakannya daripada pihak berkuasa. WHO dalam satu kenyataan berkata, pengawal selia dari Switzerland telah membenarkan vaksin yang dihasilkan oleh Britain GlaxoSmithKline itu diuji ke atas kira-kira 120 individu di Hospital CHUV. Sekurang-kurangnya 19 orang pelombong terperangkap selepas sebuah lombong arang batu di selatan Turki runtuh hari ini. Pasukan penyelamat dan perubatan kini bergegas ke tempat kejadian di Bandar Ermenek, wilayah Karaman kira-kira 110 km dari pantai Mediterranean utara Turki bagi membantu menyelamatkan pekerja terbabit. Menurut laporan media, lombong berkenaan runtuh selepas saluran air yang digunakan dalam melakukan kerja-kerja melombong telah masuk ke kawasan di mana pekerja ditempatkan. Presiden Filipina Benigno Aquino ketiga hari ini menolak sebarang kemungkinan beliau akan mempertahankan jawatan ketua negara yang disandangnya ketika ini dalam pilihan raya akan datang. Ogos lalu, Aquino pernah memberi gambaran beliau tidak akan mempertahankan jawatan presiden untuk penggal kedua selepas dipilih menerajuinya pada tahun 2010. Ada sesetengah pendapat mahu beliau cuba mempertahankan jawatan untuk penggal kedua. Aquino berkata itu bukan merupakan satu keputusan yang betul dan menyeru pengundi memilih calon presiden yang baik bagi menggantikannya. Sama-sama kita ikuti berita sukan. Perlawanan akhir Piala Malaysia menentang Pahang pada Sabtu ini peluang terbaik bagi pasukan Johor Darul Takzim membawa pulang piala berprestij bola sepak negara itu selepas kali terakhir pada 1991. Bekas timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Johor, Datuk Sulaiman Muhammad Noor berkata, selepas 23 tahun, kini tiba masanya untuk Piala Keagungan Bola Sepak Tanah Air itu kembali ke negeri berkenaan. Sulaiman yang digelar Bapa Bola Sepak Johor berkata, skuad Harimau Selatan itu mempunyai kelebihan sama ada dari segi pemain, pengurusan maupun penyokong yang mantap. JDT mara ke perlawanan akhir Piala Malaysia selepas menundukkan Felda United 3-1 pada separuh akhir kedua di Stadium Tan Sri Hasan Yunus Larkin di sini Sabtu lepas menjadikan agregat 6-5. Pahang pula menempah slot ke perlawanan akhir selepas menumpaskan Kedah dengan agregat 6-3. Kementerian Belia dan Sukan akan membuat kajian terperinci berhubung peruntukan kepada semua persatuan sukan tempatan bagi menghadapi tamasya utama dalam tempoh 4 tahun akan datang. Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin berkata, peruntukan itu perlu diberi keutamaan bagi menghadapi Sukan Olimpik 2016, Sukan Asia dan Sukan Commonwealth, kedua-duanya pada 2018 selain Sukan SEA 2015 dan 2017. Mengulas prestasi atlet pada Sukan Asia 2014 di Incheon, Korea Selatan, Khairi berkata acara sukan seperti sepak takraw paling mengecewakan kerana mempamer prestasi merosot pada tamasya itu. Khairi turut menamakan sukan lain seperti badminton dan berbasikal acara trek yang tidak mencapai sasaran ditetapkan. Selain itu, Khairi berkata sukan memanah, karate, pelayaran dan menembak merupakan sukan yang menunjukkan prestasi cemerlang di Incheon. Kontingen negara gagal mencapai sasaran 8 pingat emas apabila sekadar meraih 5 emas, 14 perak dan 14 gangsa di Sukan Asia 2014 yang berakhir awal bulan ini. Persetujuan legenda badminton Denmark, Morten Frost Hansen, untuk kembali berkhidmat kepada negara bagi menggalas tugas sebagai pengarah teknikal Persatuan Badminton Malaysia
diibaratkan seperti sirih pulang ke gagang. Menteri Belia dan Sukan Khairy Jamaluddin berkata bekas juara All England itu telah melahirkan minatnya untuk memegang jawatan tersebut dan akan mula berkhidmat pada Mac tahun depan. Inisiatif itu juga dipersetujui BAM memandangkan kos untuk mendapatkan khidmat bekas pengarah kejurulatihan kebangsaan BAM itu akan ditanggung pihak kementerian. Frost pernah berkhidmat dalam sukan badminton tempatan dari 1997 hingga 2000 dan berjaya melahirkan pemain badminton ternama negara seperti Wong Chun Han, James Chua dan Lee Swen Seng. Dalam masa sama, Khairy turut menegaskan bahawa pemain badminton negara yang didakwa gagal dalam ujian sampel A doping bukan seorang penagih dadah. Katanya semua pihak perlu memahami tentang bahan terlarang yang menyebabkan atlet terbabit positif doping adalah dexamethasone yang merupakan sejenis ubat penahan sakit untuk kecederaan dialaminya. Ujarnya, beliau telah berjumpa dengan atlet terbabit dan tarikh untuk pembukaan sampel B akan dilakukan pada 4 atau 5 November ini di sebuah makmal ujian di Oslo, Norway. Khairy juga masih enggan mendedahkan nama atlet di bawah naungan BAM itu yang didapati positif dalam ujian doping ketika kejohanan dunia pada Ogos lalu. Penyandang Ballon d'Or Cristiano Ronaldo dan pemenang 4 kali Lionel Messi adalah antara 23 pemain yang berada dalam senarai pendek FIFA untuk anugerah berprestij tersebut tahun ini. Senarai nama tersebut dipilih oleh Jawatankuasa Bola Sepak FIFA dengan bantuan Persatuan Bola Sepak Perancis. Calon-calon akan disenarai pendek kepada 3 sahaja dan pemenang akan diumumkan dalam majlis yang dijadual berlangsung Januari depan. Messi telah memenangi anugerah tersebut 4 tahun berturut-turut sejak 2009 hingga 2012, manakala Ronaldo dinobat sebagai pemain terbaik pada 2008 dan 2013. Sekian dari saya, Reginda Hans untuk tvsarawak.com. Salam hormat.